الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa pertemuan kita dalam majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling baik, tempat yang paling elok untuk kita berjumpa kerana Allah, berjumpa dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah, kerana Allah masih panjangkan usia, panjangkan umur kita. Inilah nikmat besar yang Allah bagi, umur ini. Yang keduanya, kesempatan, peluang di atas nama umur dan kehidupan. Bila ada umur, maknanya ada peluang lagi. Seperti mana saya tanya selalu, apa guna umur yang Allah bagi, dan sebab apa Allah masih bagi kita hidup lagi? Tentu ada jawapan dia, ada sebab dia. Maka jawapan yang ada pada kita antara sebab Allah bagi kita hidup, jawab daripada ulama, jawab daripada Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bila ada peluang hidup, maknanya masih ada peluang untuk bertobat. Ini adalah benda besar sekali. Dan dalam kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah, guru kepada Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, susunan kitab ulama ni dalam kitab At-Tariqu ilallah, jalan-jalan kepada Allah. Jalan mula nak pergi pada Allah ialah bertaubat. Jalan mula nak pergi pada Allah ialah banyaknya bertaubat. Maknanya siapa nak pergi pada Allah tak bertaubat, tak betul. Jalan tak kena. Macam saya nak main sini, jalan tak kena, tuan-tuan. Lajak di mana agak? Boleh lajak di Balin tu? Tak kena kat untuk lepas pada apa simpang tu kan, traffic light tu tak kena terus. Terus tu terus lajak pi grade pi Balin ah. Kan? Sebab salah jalan. Mana ramainya orang nak pergi ke Allah tapi jalan tak betul. Saya ulang balik. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu apa? Dia kata jalan pada Allah ini, kalau hampa nak lalu, sebab kami lalu dah. Kami dah lalu lah jalan ni. Jalan pada Allah, pertamanya mesti bertaubat pada Allah. Tak ada taubat, tak terbuka jalan. Kerana taubat itu pembuka jalan. Sebab itu tuan-tuan yang Allah sekalian, kita nak mengaji ni, seperti mana kata Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, guru saya yang saya muliakan, yang saya hormati, saya sayangi, yang banyak ajak kita pada jalan Allah Ta'ala. Saya ulangkan balik benda ni. Apa Syekh kata? Muhammad, hang kena sedang.
bila hang sampai ilmu, orang yang mengaji dengan hang ni ada beberapa kategori. Ada tarbiyah kita kot tu. Dia didik kita untuk memahami manusia. Sebab tak mana kita pergi pun, saya suka antaranya kita kena ambil tahu dua hal ehwal orang tu. Supaya apa? Supaya senang kata, saya ni umpama dengan orang yang nak masak makan kat tuan-tuan, nak bagi tuan makan. Maka bila tuan-tuan nak makan, saya kena masak bagi. Saya nak masak bagi, masak benda yang tuan-tuan boleh makan, bukan sebenda yang saya boleh masak. Maknanya saya kena masak ikut selera tuan-tuan, supaya tuan-tuan boleh makan. Jadi pertama apa dia? Saya kena kenal apa orang tu nak. Dan pertama saya nak tahu apa kehendak tuan-tuan. Dan yang keduanya, tuan-tuan kena tahu apa kehendak tuan-tuan sendiri dalam bab cari Allah Ta'ala ni, supaya tak salah. Supaya apa? Saya tahu kehendak tuan-tuan, tuan-tuan tahu kehendak saya, sama-sama bergabung kehendak di bawah kehendak Allah. Cantik. Tujuan mengaji ni apa tuan-tuan? Ulang balik. Baru ni saya syarah benda ni di Unais, di Pusat Tarbiyah Unais Sungai Petani. Untuk faham tauhid cuma ada dua kunci je terbesar. Sebab saya syarah balik tak apa, benda tu dah ada rakaman pun, tapi saya mungkin rakaman tu tuan-tuan tak tengok, jadi saya kena ulang balik. Walaupun rakam banyak kali pun saya ulang balik. Tapi benda penting, benda yang penting, macam Fatihah lah, ulanglah Fatihah. Pasal apa ulang Fatihah? Tuan-tuan dah baca lah, expert dah baca lah, sampai pejam mata pun boleh baca, tak buka mulut boleh baca Fatihah, expert sangat dah. Tapi pasal apa Allah suruh ulang sehari? Rakaat pertama ulang, rakaat kedua ulang, 3 ulang, 4 ulang. Sebab dia ada kepentingan dia. Dia ada benda penting, jadi dia suruh ulang. Jadi teknikal ni saya ulang. Ulang apa? Ulang sebab benda penting. Tuan-tuan ya Allah sekalian, perbezaan antara ta'lim dan tarbiyah. Kalau orang yang mengajar, maka dia panggil muallim. Kalau orang yang mendidik, dia panggil murabbi. Apa beza pendidik dengan pengajar? Ajak ni dia ajak je. Dia ajak tentang Allah Ta'ala, dia ajak tentang Islam, dia ajak. Tapi kalau murabbi ni, dia pimpin kita pada Allah. Dia ajak kita beramal dengan amal-amal tertentu. Muallim hanya ajak mengetahui ini Allah Ta'ala nak tahu gini-gini. Tapi murabbi, dia ajak kita Rabb itu. Dia ajak, dia pimpin kita kepada Rabb itu. Maka dia panggil murabbi. Murabbi mana orang yang ajak, pimpin kita kepada Rabb Allah Ta'ala. Muallim ialah orang ajak. Dia ajak, muallim, alim. Dia ajak mengetahui begini, dia tahu. Kita pun tahu Allah ala wujud, tanda wujud ni begini. Dia bagi tahu Allah, tapi dia tak bawa kita pada Allah. Sama juga tuan-tuan, ilmu juga sama juga. Ilmu tauhid ni kunci dia dua. Terbesar dia tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham sikit insya-Allah. Tauhid ni dia pecah dua. Satu dia panggil tauhid teori. Teori ni apa dia? Dia mengetahui tentang Allah Ta'ala. Tahu Allah ni sifat dia macam ni. Allah ni nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, tu tahu. Maka tauhid itu dipanggil tauhid teori. Formula nak kenal Tuhan. Soalan kedua, bila dah kenal Tuhan tu nak buat apa? Ya. Bila tuan-tuan dah kenal Allah Ta'ala, kita nak buat apa kat Tuhan tu? Jawab dia, kena bekerja dan berbuat sesuatu di bawah kehendak dan perbuatannya. Maka jawapan dia, tauhid sebenar itu bukan duk tang teori.
Teori cuma nak kenal, jalan awal nak kenal. Maka tauhid hakikat itu, sebenar-benar tauhid duduk pada bila Allah buat ke hampa sesuatu, hampa nak buat apa ke dia balik. Maka kata ulama hakikat, tauhid hakikat, bila Allah bagi hampa sakit, hampa nak kata apa ke Allah tu? Ni tauhid. Nak kata apa? Bila Allah bagi hampa susah atas nama kehidupan dan ujian, hampa nak kata apa ke Allah tu? Maka tauhid. Tauhid bukan tahu Allah Tuhan. Tauhid itulah merasakan Allah itu Tuhan. Maka beza antara tauhid teori dengan tauhid amali. Apa tauhid amali? Kita kena buat apa yang Allah perintahkan. Walau tak suka sekalipun, kena buat. Maka kena buatlah tuan-tuan. Apa dia kena buat? Contohnya, tuan-tuan suka tak mayang jarak-jarak ni? Mayang, suka tak? Tanya siapa pun tak suka. Kalau orang suruh Ittihad suka, saya pelik. Mayang jarak-jarak. Tadi ada satu sahabat tanya kita. Ustaz juga dia tanya, Ustaz, Syekh nak tanya satu soalan. Dia kata, Ana duduk mengajar kat sekolah-sekolah apa di masjid-masjid juga. Ada masjid yang Ana singgah. Dia kata dia singgah mayang, mereka tak kenal dia Ustaz. Jadi bila singgah-singgah, maghrib ataupun nak sembahyang tu dah habis masuk waktu dah. Dah azan, dah qamat dah. Dia SOP lah ni, banyak-banyak masjid kan, bila habis azan, jadi apa? Masjid tutup lah, kunci ya. Masih dengan SOP lama, ada masjid macam tu, ada masjid yang okey dah. Jadi dia sampai-sampai lewat sikit habis azan, dia sampai masjid dia kunci. Pintu kunci. Dia kata macam mana? Saya sembahyang doang. Tapi soalan saya Ustaz, saya pun bila mula saya dulu saya tak faham, baru saya faham bila kenal saya. Orang tanya saya nak tanya Ustaz sama. Kalau saya sembahyang di luar, kunci pintu, saya ikut jemaah dalam, sah tak? Ikut hukum fiqah. Saya kata ini masalah ni memang masalah. Kan? Memang masalah lah. Pasal apa hukum kitab kata, fiqah kata, kalau ruang sembahyang dalam tu ada, pi kunci bilik tu, pi kunci bermakna dia perasin. Hak orang sembahyang luar tu tak masuk dalam. Tak dikira jemaah. Tutup pintu, kunci dan sebagainya. Sebab tu kalau solat dia kena buka. Nak sambung saf dia kena buka cermin. Dia kena buka pintu. Baru sambung saf dia kira. Kalau tutup kunci, dia kira kunci. Dia kira hampa asin, aku asin. Bermakna orang sembahyang di luar tak dikira jemaah dengan orang dalam. Itu hukum fiqah biasa. Maka ustaz tanya kita juga, Ustaz jawab Ustaz, saya sembahyang di luar, jemaah orang dalam tapi dia kunci pintu. Hukum dia? Saya kata hukum dia kena balik darurat balik dah ni. Kena ikut hukum asal tak sah sembahyang tu. Sebab apa? Hukum asal kata tidak boleh berkunci pintu dan sebagainya pada ketika solat. Kita lama-lama sebut gitu tak? Dia kena buka. Tapi ke hari ni kerana apa? Kerana ada darurat yang nak kena jaga keselamatan dan sebagainya, maka dibenarkan macam tu. Dia tak faham lagi. Dah lah saya tanya macam ni, Ustaz. Saya tanya Ustaz, tanya dia balik. Ustaz kata sembahyang luar tu berjarak-jarak, terasin-terasin. Ni hak sembahyang dalam jarak-jarak ni. Terasin-terasin juga tak sama dah. Macam mana hukum? Dia kata dia faham lah. Maksud faham lah, dia nampak lah bahawa hak luar itu ada darurat yang mengasingkan. Hak dalam pun sama juga. Sebab darurat lah. Kita kena pakai face mask, kita kena berjarak-jarak dan sebagainya. Jadi suka tak? Tuan-tuan, suka tak sembahyang lagu tu? Takkanlah ni berapa bulan dah sembahyang lagu tu. Maknanya tuan-tuan, maknanya yang ni kita nampak itu bukan kita buat. Sebenarnya kita nampak bila Allah berbuat, maksudnya Allah izinkan coronavirus ini sampai hari ini ada lagi. Katanya di alam ini masih ada lagi kes-kes yang meningkat-ningkat. Maknanya Allah izin tak? Allah izin. Bala ni Allah izin. Bila Allah bagi izinkan bala berlaku pada umat, kita ni nak kata apa ke Allah? Ni tauhid ni.
Tauhid ni bukan hanya kata Allah wujud qidam baqa tu. Sekarang ni tauhid itu teori. Sekarang ni kita nak praktikal. Apa kita nak kata dan apa nak terima Allah buat apa? Terima nak? Terima. Maka ini tauhid. Sebab apa tauhid? Sebab kita menerima aturan Allah. Kita menerima takdir dan qada dan qadar Allah yang berlaku atas hamba-Nya. Ni baru percaya Tuhan suruh. Percaya Tuhan suruh, maksudnya dia buat apa kita terima. Sebab kita percaya dia buat kita baik. Tuan-tuan, maksud saya pada kita nak belajar satu tauhid lagi. Selepas teori, kita kena belajar menerima, mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah, dan kita nak terima dah apa dia buat. Terima. Terima. Sehingga kadang-kadang nak terima dan nak terima nak. Allah matikan anak kecil. Terima nak? Kena terima. Itu tauhid. Tak terima? Bukan tauhid. Maka suami pun kadang-kadang menerima kematian isteri. Macam ini punya apa? Punya berita hari ni kan. Main bola sepak ni, JDT punya. Dia Penang punya ke? Dia play Penang ke? Tengok. Tak tahu lah, tapi dia main JDT kan tak? Accident kat sini kata tak? Kat Jawi. Agak-agak tuan, dia mau dah anak dia meninggal, isteri dia meninggal, mak dia tak ada. Semua dia mau tak? Dia tak mau. Tapi Allah buat tak? Allah buat. Bila Allah buat, apa jadi? Dia kena terima. Sebab itu perbuatan Allah ke atas hamba-Nya. Inilah tauhidkan Allah Ta'ala. Menerima apa yang Allah takdirkan. Kalau betul engkau mengetahui bahawa Allah itu Tuhan yang sebaik-baiknya, maka kau wajib menerima apa jua yang dia buat. Ini tauhid. Ini dia panggil tauhid amali. Selepas kau kata Allah Tuhanmu, tiada Tuhan melainkan Dia, maka wajib menerima apa jua yang dibuat oleh kita, oleh Dia pada kita sekalian. Dia bagi kita sakit, dia kena terima. Dia bagi kita susah, kena terima. Atas nama sabang, atas nama redha, atas nama syukur. Jadi tauhid itu bukannya hanya sifat 20. Sabang itu tauhid, redha itu tauhid, syukur itu tauhid. Apa lagi? Mahabbah itu tauhid, tawakal itu tauhid. Kalau buat tauhid amali pula, tawakal tu panggil awal. Ikhtiar, tawakal, ikhtiar, tawakal, taslim, tafwid. Empat ni. Lagi tinggi tu. Dia punya cerita dia. Ini tauhid. Tauhid apa tuan? Tauhid menerima qada dan qadar Allah, yang mana Allah ini maha berkuasa. Siapa terima, kuat tauhid dia. Siapa tak terima, lemahlah. Pegangan dia atas kepercayaan dia, yakin dia pada Allah. Kalau tauhid itu bukan hanya percaya, tauhid itu mengimani, meyakini apa yang Allah buat baik belaka. Jadi penjelasan awal dia tuan, jom faham tauhid itu pecah dua. Tauhid praktikal, dia panggil tauhid amali, menerima apa Allah buat dan kena buat apa Allah suruh. Amali. Yang keduanya tauhid teori, mengetahui Allah wujud qidam baqa dan sebagainya. Baik, tuan-tuan muslim, kita faham. Dan saya ulang balik, ataupun saya tambah balik tuan-tuan, memahami tauhid. Ini paling asas sekali. Maka memahami tauhid itu, bisa sebut tadi nak, memahami kaedah tauhid, dua benda yang kita nak kena faham sungguh-sungguh. Yakni pertama, tauhid ketuhanan Allah Ta'ala dengan tauhid hamba. Dia pecah dua lagi. Pertama, tauhid ketuhanan Allah, yakni wahdaniyatihi, tunggalnya Allah. Dia wajib hamba itu menunggalkan Allah. Maka bila Allah ini wajib ditauhidkan oleh hamba-hambanya, asas kunci tauhid yang pertama, kata ulama tauhid, kamu kena yakin
dan beriman dan percaya bahawa Allah itu bersifat dengan mukhalafah. Maka kunci tauhid sebenarnya pada Allah, kunci tauhid ketuhanan Allah Ta'ala letak pada mukhalafah. Apa dia mukhalafah? Mukhalafah makna bersalahan Allah. Allah tak sama Bila faham tak sama, senang. Tiba-tiba mai pula tuan dapat kata, oh Allah ini duduk atas arash Allah. Duduk macam mana? Duduk macam dia. Tak tuan-tuan. Tauhid kata apa? Tauhid sebenar. Duduk itu tidak boleh dirupakan. Kan duduk itu rupa lembaga. Maknanya apa dia? Nak kata duduk tak boleh. Tapi ada juga firqah-firqah yang kata duduk-duduk juga. Maknanya kalau tauhid teori masih lagi bincang, pening. Maka asas tauhid yang pertama, yakin dan percaya bahawa Allah itu tidak pernah sama. Dia tak sama, tuan senang nak? Tak sama, duduk. Tak boleh kata duduk lah. Pasal Allah bukan duduk. Kalau duduk jadi makhluk, sama dengan makhluk. Maka Allah bukan menyentuh. Faham kan? Maka seorang adik, kunci tauhid uluhiyah, rububiyah Allah, duduk dia pada mukhalafatuhu ta'ala hawadis. Allah tak sama dengan makhluknya. Faham tu lah. Wujud qidam baqa, mukhalafah. Hanya empat tu sifat Tuhan yang khususiat dia ialah kunci dia, Allah tak pernah sama pun dengan makhluknya. Baik. Inilah benda yang disoalkan oleh satu orang nama Ja'far bin Ja'far. Bertanya dan Nabi SAW, Ja'far Sadiq nama dia. Tanya Nabi SAW, lepas dia tanya, dia kata, aku belajar dengan 400 orang guru dan aku bertanya 4 masalah, tapi siapa pun tak jawab. Hingga aku minta Nabi sendiri jawab dalam mimpi ku jumpa dengan dia. Dia pun tanya Nabi SAW, apa hakikat tauhid itu? Maka Nabi jawab. Nabi jawab kat dalam mimpi tu. Tengoklah kitab mana tuan? Tengoklah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kitab Tuan Minal. Cerita Ja'far Sadiq jumpa Nabi, tanya tauhid. Dia tanya apa? Dia tanya, ya Rasulullah, bagi tahu aku, sebab aku tanya apa tak jawab, bagi tahu aku ya Rasulullah, apa itu hakikat tauhid yang sebenarnya? Orang tak jawab, ulama tak jawab. Maka Nabi abang dia, hakikat tauhid itu ialah apa yang lintas di hatimu dan fikiranmu itu, ketahuilah Allah tak pernah sama. Itu Allah. Apa dia? Jawab Nabi kan, Ja'far Sadiq. Nabi kata, hakikat tauhid itu ialah apabila lintas di hatimu dan fikiranmu tentang Allah, maka jangan bayangkan di fikiran dan hatimu, kerana Allah tak pernah sama. Sebab dia mukhalafah. Faham mukhalafah tak? Mukhalafah apa dia? Mukhalafah maknanya tak sama. Dia tak sama? Tak sama. Nak bagi sama kat mana pula tak sama kan? Sedangkan kita ni pun tak sama kan? Sama tak kita? Kita hak yang rupa sama dia pun tak sama. Perangai tak sama. Ada perangoi, ada sabang, ada tinggi, ada rendah. Ni sama-sama makhluk pun tak sama. Macam nak bayang Allah Ta'ala sama kita? Lagi itu mustahil. Baik, saya syarah panjang tiba tu na, sebagai tahun awalnya. Maka kunci tauhid yang pertama pada Allah, pada Rabb Allah Ta'ala, pada ilah Allah, kita kena faham bahawa Allah itu mukhalafatuhu. Dia bersalahan dan tak sama dengan makhluk. Yang pertama, ini kunci apa tuan? Ini kunci ketuhanan Allah. Nak tahu dia siapa? Mukhalafah. Lepas itu baru nama yang lain. Kemudian tauhid kedua ialah tauhid hamba. Kitab Tajul Arus ni dia nak cerita hamba dengan Tuhan. Seperti mana kata Syekh Suhasani Hafizullah kat saya, dia kata apa? Dia kata bahawa di alam ini ada duanya. Pertama, Allah yang mencipta alam. Kedua, alam yang dicipta Allah Ta'ala.
Dua. Allah yang mencipta dan makhluk yang dicipta. Dua ni saja pun. Maknanya kalau kamu tak belajar jadi hamba, Syekh kata apa? Kalau kamu tak belajar jadi hamba, bermakna kamu jadi Tuhan. Belajarlah kamu jadi hamba. Kerana Tuhan tu hanya Allah. Jadi tak belajar jadi hamba, maknanya jadi Tuhan. Sebab Allah itu Tuhan, dia takkan jadi hamba. Kita nak belajar jadi hamba, takut-takut pi panggil macam Tuhan pula, takut-takut pi sombong macam Tuhan pula. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa kita nak belajar, tuan? Kita nak belajar jadi hamba. Maka Syekh kata apa kat saya? Dia kata, kalau kamu belajar jadi hamba pada Allah, belajar sungguh-sungguh jadi hamba, maka benarlah Allah itu Tuhanmu. Kerana hanya ada dua saja di alam ini, Allah sebagai pencipta alam, dan alam itu dicipta oleh Allah, duanya. Tak ada lain. Allah sebagai pencipta dan makhluk sebagai yang dicipta. Dua je pun. Maka bagilah Allah jadi Tuhan. Macam mana Allah jadi Tuhan? Bila kita sentiasa jadi hamba dia. Penting. Hantar akal, pakai akal kan. Jadi mengaji ke, buat apa ke, jadi hamba. Kita pun faham juga, hang pengarah ke, hang apa ke, sampai ke Ketua Agung ke, sampai ke Raja ke, kan mayang hamba Allah itu. Pasal apa? Pasal Allah Tuhan. Kalau hang status tinggi mana pun, hang pengarah ke apa ke, staff ke, bila tasbih Allah, sama-sama sembah. Sebab sama-sama hamba. Hamba pada siapa? Hamba pada Allah. Jadi jom belajar tauhid ni, apa tuan? Jom belajar jadi hamba Allah. Kerana Allah tu nak jadi Tuhan kita. Siapa jadi hamba sebenarnya, maka betul lah Allah Tuhan dia. Tu je pun dia punya matematik dia. Dia punya apa? Mantik dia gitu je. Siapa buat Allah jadi Tuhan, maka benar jadi hamba. Siapa benar jadi hamba, maka betul lah Allah Tuhan dia. Sebab kita tak jadi Tuhan kot. Nah, Tuhan apa mengantuk? Tuhan nampak lapang, Tuhan nampak letih. Nah, takkan kot. Tapi dahsyatnya kita ni tuan, ialah kita cuba mengambil sifat Tuhan. Sebab itu kata ulama kita Imam Ghazali dan ulama-ulama lain, jahatnya, dosanya hamba ini ialah kerana empat perangai dia, empat sifat dia yang menjadi dosa besar dia dengan Allah. Kategori dosa. Pertama, dia cuba mengambil sifat iblis, dia jalan oleh Allah. Yang kedua, dia cuba bersifat dengan sifat Tuhan. Yang ketiga, dia telah bersifat dengan sifat binatang. Dan keempat, dia bersifat dengan sifat binatang buas atau binatang liar. Apa dia istilah dia? Pertama, saya patah balik, kadang-kadang hamba ni dia terlajak pergi bersifat dengan sifat uluhiyah, sifat Rabb. Dia rasa dia kuasa, dia rasa dia bagui, dia rasa dia boleh buat. Itu sifat Tuhan. Sebab itu awal-awal kita hikam dia kata apa? Dia kata, jangan gantung dekat diri itu. Dan tanda-tanda gantung dekat diri yang merupakan syirik pada Allah ialah kamu duk gantung dengan dirimu sendiri atas semua perbuatan. Maka orang gantung kat diri itu macam dia boleh buat, sedangkan Allah duk buat. Jadi sifat Tuhan yang ada pada kita ni ialah boleh rasa, boleh buat macam-macam. Rasa bagui, rasa hebat, la'udzubillah min dzalik. Yang tu sifat Tuhan belaka. Dan pasal apa iblis kena laknat? Pasal dia telah cuba mengambil, merampas sifat Allah, yakni al-mutakabbir, sombong. Iblis kena laknat gitu je. Padahal dia ni tuan, iblis ni dialah pakar Quran, dialah pakar hadis, dialah ibadat paling kuat sekali. Tapi kerana sombong, reject. Jadi manusia ini
Dosa pertama dia ialah kerana cuba merampas sifat Tuhan. Ya Allah tak bagi. Satu. Kadang-kadang dan terkadang kita juga ada sifat tu. Sifat sombong ni. Dua rasa kita faham tahu semua. Tuan-tuan dan muslimin. Maka kerana Allah ajak, tuan-tuan baca tafsir, Musa alaihissalam ditegur Allah Ta'ala hingga kena berjumpa dengan Khidir alaihissalam tepi laut disebabkan ada sikit ucapan dia yang dikira sombong. Apa dia tuan? Cerita dia bila mana Nabi dia naik ke Bukit Tursina menghadap Allah Ta'ala dan munajat dengan Allah, dia tinggalkan kaum dia dengan Nabi Harun. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, Zikashekentrin atas tu, tempat dia ada di bawah, di perjalanan tu adalah makam Nabi Harun. Tempat dia dan kaum dia ditinggalkan saat kaum dia di tempat itu. Di Musa naik atas bukit. Bukit Tursina sebab nak menghadap Allah, munajat dengan Allah Ta'ala. Maka kaum dia tinggal siapa? Kaum dia ditinggalkan Nabi Harun. Untuk Nabi Harun jaga kaum dia. Tiba-tiba seorang yang bernama Musa Samiri pergi buat patung lembu, dan Allah takdirkan dia ambil tapak kaki Jibril dan dia pasiak tu dia lempak dekat muka lembu, patung lembu ni. Allah takdirkan menampas nyawa. Maka ajaib benda tu berlaku, dan Musa Samiri kata, inilah Tuhan kita, sembah dia. Pasal dia Musa juga. Yang ni Musa, yang ni Musa juga. Cuma yang ni Musa Samiri, Musa yang membuat patung Samiri itu. Jadi bila gitu, kaum dia bersembah patung tu bercakap, patung tu menyawa. Dia berkata, ni Tuhan ni, Musa ni miracle dia utusan Allah Ta'ala pula. Maka Nabi Harun cuba larang mereka, jangan sembah patung tu, kerana ini syirik. Kaum dia tak dengar. Kaum dia ikut Musa Samiri, tinggalkan Nabi Harun sebab Musa tak ada. Waktu mana Musa turun daripada Tursina, habis selesai dah, dia turun bawah, tengok kaum dia duduk sembah patung tu. Dan rupa patung tu tuan masih ada melekat di batu di Sekentrin tu. Sampai hari ini ada. Jadi bila dia sembah patung tu, Musa turun-turun tengok kaum dia sembah patung Samiri, dia marah. Dia marah kaum dia. Dia kata kat Nabi Harun, dia kata depa ni melampau dah. Dan dia marah kaum dia, dia kata hampa memang tak reti apa. Dia kata apa dalam Quran? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku lindung dengan kamu daripada kaum jahil macam hamba. Kata Musa kepada kaum dia. Maka sebab kaum dia tu dicop sebagai jahil, Allah tak suka, sombong gitu. Allah tak suka. Maka sebab dia kata kaum dia hampa jahil, aku larang hampa jangan sembah, hampa buat juga. Dia marah dengan kata-kata yang agak sombong. Maka Allah tegur dia. Turun Jibril kata, ya Musa, hang tak boleh kata lagi tu. Bukan salah Harun, bukan salah siapa-siapa, tapi salah kepada kaummu sendiri yang mencari Tuhan, tak kena, tak pakai cakap kamu. Dan maka Jibril kata, ya Musa, Allah tegur kamu kerana cakap kamu tu menunjukkan kamu sombong. Sebab tu Jibril kata, Allah perintahkan kau turun ke tepi sungai, tepi laut sana, pergi cari seorang yang nama Khidir, mengaji saat dengan dia. Itu kisah dia gitu. Maka apa dia tuan? Di sini apa dia? Allah tegur akan Musa itu kerana sombong. Sombong sifat Allah. Sebab itu Allah abang, terkadang-kadang, kata ulama, terkadang kita ni pun ada juga yang tu, dua rasa semua orang tak erti, ku seorang erti. Bahaya. Rasa tu bahaya. Baik, maka terkadang kita ada sifat Tuhan. Auzubillah min zalik. Yang kedua, apa dosa kita tuan? Dosa kita terkadang kita ada sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Tuan-tuan? Cucuk. Kalau pinang panggil jarum lah. Faham? Dia cucuk sana, cucuk sini, dia jarum sana, dia jarum sini. Tu panggil iblis tu. Tu panggil syaitan yang menggoda ataupun menghasut manusia supaya berkelahi. Itu syaitan.
Tuan-tuan, syaitan, iblis lagi dahsyat ibadat pada kita. Tapi kena jarum punya basai, cucuk punya basai, laknat dia. Dah lah dia tak hormat Adam atas perintah Allah. Pergi cucuk pula siapa? Dia cucuk siapa tuan? Dia cucuk Hawa. Dia cucuk Hawa, suruh cucuk Nabi Adam. Adam pun meninggal isteri ni Jahannam dah. Macam kita tuan, marah ni. Habis metang bili, habis. Isteri kata apa? Sengap kata apa? Tuan-tuan, ustaz pun dia boleh marah kat orang, tapi bini boleh marah kat dia. Dahsyat tu isteri ni. Tu nak tuan. Tu guru besar ke mana pun dengan bini dia ada diam. Kan sungguh. Kan? Hatta tu guru silat pun misi petari ni dengan bini dia diam kau. Tak berani kat bini dia pasal apa? Lagi power bini dia. Jangan main. Tuan. Tengok badan punya dia. Tumbuk pokok mata balik. Pergi dengan bini sengap tunduk. Sebab isteri ada power dia. Ni lemah-lemah perempuan situ kuat. Maka iblis itu dia tahu bahawa macam nak buat bagi Adam itu kalah. Maka dia jarum akan Hawa itu. Kan? Berapa ramai suami yang tak pergi sembahyang masjid pasal jarum suami isteri ya. Abang tak apa, malas malam pergi masjid dah, malam ni pasal malam dah, jom pergi dulu. Ni anak nak beli apa ni? Okey, mula lelaki dia pakai baju Melayu elok lah. Pakai punya butang semua elok semua lah. Tiba bini ajaknya saya, jom. Buka baju Melayu, ganti t-shirt balik. Berapa kali jadi gitu? Kenapa? Kerana isteri itu dia ada peranan dia dan dia ada kekuatan dia. Jadi benda tu apa dia? Syaitan dia tak diam, tuan-tuan. Syaitan dia nak pitui tak boleh. Dia jarum akan Adam, dia jarum akan apa? Akan Hawa. Hawa pun habangkan suami dia, habangkan Adam begini. Maka Allah kata jangan hampir pokok tu, tapi pergi makan terus buah dah. Lagi melampau tu. Pasal apa? Pasal Hawa kata jomlah bang, tak apa Syaitan kata, weh Hawa, habang ke Adam, sebenarnya Allah tak bagi hampa makan tu bukan Allah nak bagi buat apa. Sebab siapa makan buah pokok tu, dia tak keluar syurga dah. Syaitan pergi kata gitu ke Hawa. Hawa pun habang dekat Adam, jom kita makan buah tu. Sebabnya Allah ni dia tak bagi makan sebab dia nak keluar kita dari syurga. Jom makan buah tu supaya kita kekal syurga selama-lamanya. Sebab itu buah tu dia panggil buah khuldi. Buah khuldi makna buah kekal dalam syurga. Ya. Bukan buah tu buah khuldi, tapi buah tu diambil daripada khuld. Apa dia khuld? Buah yang akan mengekalkan daripada dua dalam syurga. Sedangkan Allah kata jangan hampir pokok, tapi dah depa hantam makan buah tu. Siapa punya jarum? Siapa punya jarum? Iblis jarum Hawa, Hawa cucu Adam hantam makan tu. Maka iblis itu terkadang kita ada sifat dia. Cucuk kau ni, jarum kau ni belaga orang. Itu sifat iblis. Sifat yang berdosa menyebab kita berdosa. Baik. Yang ketiga sifat apa tuan? Sifat binatang. Apa sifat binatang? Dia tak kira hak orang, hak aku, semua hak dia belakang. Hak orang semua hak dia, hak dia hak dia. Tuan-tuan, kita ni contohnya senang tu, saya ni orang Mendang, contoh kata orang Mendang. Orang Mendang tahulah, lembu ni dia tak kira padi siapa. Siapa mesti benda lembu tahulah kan. Orang Mendang tahulah lembu dia tak kira padi Pak Mat punya ke Pak Din punya tak kira. Dia kira hijau aku sapu semua. Ya. Petak belanu tak kira petak siapa. Padi nama padi kubuh semua kali. Maka dia binatang mana tahu hak orang. Maka siapa-siapa yang perangai macam tu tak kira hak orang, tak kira hak siapa, itu panggil binatang. Dosa. Yang keempat, huraian sikit tuan-tuan. Huraian sikit sebelum saya baca bab ni. Huraian sikit Yang keempat, perangai kita ni kadang tertakluk di bawah perangai binatang buas. Apa dia? Dahlah pi curi, pelingkup dah. Dahlah pi curi, pi bunuh pula. Ui, ni binatang buas punya. Tak ada akal langsung, tak boleh pakai prinsip kemanusiaan tak langsung. Maka dia panggil apa? Siba. Dalam bahasa Arab dia panggil sibaiyah, sifat binatang buas. Sifat binatang dia panggil bahimah. Bahimah ni mana sifat binatang. Tapi sifat keempat ni sifat dia panggil sibaiyah, binatang buas.
Nah, datang buah ni dia tak kira, dia bunuh-bunuh. Tapi dia rompak-rompak dengan bunuh-bunuh sekali. Maka inilah kesilapan-kesilapan manusia yang ada atas alam ini. Maka tuan-tuan dan muslimin, saya bertanya balik, tauhid itu pecah dua. Satu, tauhid ketuhanan Allah, satu lagi tauhid kehambaan kita. Maka kunci tauhid Allah Ta'ala duduk pada mukhalafah. Kunci tauhid hamba duduk pada iradah Allah. Apa dia? Kata ulama tauhid, kita kena belajar memahami apa kehendak Allah Ta'ala, baru jadi hamba dia. Ya. Kalau anak tahu kehendak mak ayah, maka jadi anak pada mak ayah tu. Kalau murid sentiasa tahu apa kehendak guru, maka dia stay jadi guru, dia murid pada guru tu. Tapi kerana dia terlupa dia ni hamba, dia terlupa kata dia ni anak, dia terlupa kata dia ni murid, maka dia akan lawan. Dia lawan mak, lawan ayah, lawan guru. Dia terlupa dia ni kuli, pergi lawan toke. Terlupa. Maka sebab itu, tuan-tuan, Islam melarang minum arak sebab takut lupa akal. Akal tak ada. Bila akal tak ada, tak tahulah dia ni siapa dia. Maka jauh pada tu Allah kata apa? Wa la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, surah An-Nisa. Jangan mabuk itu. Jangan hampiri salat dalam mabuk sehingga kamu tahu apa kamu katakan. Mana apa tuan? Maknanya ayat ni apa? Kamu kena ingat kamu ni hamba Allah. Maka jangan sembahyang ni mabuk. Mabuk tak ingat hamba. Mabuk ni tak ingat kita siapa. Dan maka jangan mabuk dengan sesuatu, tapi rasakanlah kita ni hamba Allah. Fikir dan faham kita hamba Allah. Bila hamba Allah, Allah Ta'ala berkehendak atas kita sesuatu. Cepat balik cara ringkas dia. Tauhid dua bahagi. Tauhid ketuhanan Allah letak kuncinya pada mukhalafah, dan tauhid kehambaan hamba pada Allah tertakluk di bawah Allah. Hamba ni kena belajar faham kehendak Allah Ta'ala. Kalau siapa belajar faham kehendak Allah, maka dia jadi hamba Allah. Tak banyak faham kehendak Allah, maka dia tak jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah, tuan-tuan, macam-macam kehendak. Allah hendak kita jadi apa, Allah buat apa kita, Allah buat apa ke mak kita, ke isteri kita, ke anak-anak kita, Allah buat. Kerana Allah tu berkehendak. Allah itu berkuasa. Sebab tu dia main kudrat, iradat. Kekuasaan dia buat macam-macam. Jadi bila dia buat macam-macam, kita apa adab kita Tuhan? Adab kita menerima. Jadi sekarang ni tauhid yang kita faham lagi Tuhan ialah tauhid terbesar. Hakikat tauhid ialah tauhid menerima apa saja Allah buat. Kerana Allah buat ni hak baik belaka. Allah tak buat buruk kat kita. Dia jom faham Allah nak apa. Jom faham Allah berkehendak apa atas hamba-hambanya. Baik, itu huraian sikit tuan-tuan untuk kita tuan faham. Pertama, soalan balik tauhid teori dan tauhid amali. Yang kedua, faham pada sifat Tuhan itu mukhalafah, dan zat Allah Ta'ala pun mukhalafah. Dan kita ini kena faham satu benda, yakni kita ini mesti mengetahui apa kehendak Allah atas diri, baru boleh, supaya kita buat kerja kita. Maka Allah buat kita pasal apa tuan? Pasal apa berkehendak dia? Allah buat kita sebab dia berkehendak agar kita sembah dia. Nah, itu hakikat dia. Hakikat dia apa dia? Allah buat kita supaya kita sembah dia. Na'budu, iyyaka na'budu. Sembah dia. Apa maksud sembah? Taati akan apa perintah, jauhi apa juga tegahan. Ini proses hamba lah nak. Inilah hamba. Hamba yang stay, hamba yang tetap berada pada perintah Allah, dia turut, dia taat.
Baik. Maka itu tauhid. Jadi sabar dalam tauhid adab dia panggil apa? Dalam tauhid ni dia panggil apa? Tauhid adab. Maka tuan-tuan, beradab itu pun tauhid kepada Allah. Nah, bila Allah buat begini nak kata apa? Bila Allah matikan mak nak kata apa? Bila Allah sakitkan isteri nak kata apa? Bila berubat tak lega-lega nak kata apa? Bila business down nak kata apa? Allah atur semua. Maka kita yang ada hanya menerima apa yang Allah buat kerana kita hamba dia Tuhan. Itu sikit pada tahu ilmu tauhid yang tuan-tuan kita dah faham juga, supaya kita tahu bahawa tauhid hamba ni ialah tauhid adab dengan Allah. Kalau hang percaya Allah tu Tuhan, kena beradab dengan dia. Kalau kau yakin Allah tu Tuhan, maka beradablah kamu dengannya. Sebab tu Allah kata apa tuan? Faham balik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqah. Belajar apa? Belajarlah beradab dengan Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah untuk memuliakan Allah sebagai Tuhan. Maka bila Allah jadi Tuhan, bila kita jadi hamba dia, jom belajar jadi hamba. Inilah tauhid pun. Inilah tauhid. Tauhid ni bukan hanya nak faham tentang wujud qiyam baqarah tu. Tak. Tauhid ni ialah nak buat apa atas perbuatan Allah. Allah takdirkan sesuatu, kita kata apa ke Allah Ta'ala? Nak kata apa? Nak kata apa Allah? Nak kata apa pada Allah tu Allah nak dengar. Nak tengok apa yang Allah buat tu Allah nak tengok. Nak fikir apa yang Allah buat itu yang Allah nak tahu. Nak kata apa kat dia? Nah, pasti Allah berbuat. Jadi apa dia tuan? Soalan balik untuk faham lagi. Tauhid mengenali Allah ialah pada mukhalafah. Tauhid mengenali hamba ialah mengetahui akan iradah Allah Ta'ala. Dua kunci. Saya serah dua kunci ni, tuan-tuan faham, kajilah dia. Kalau boleh kaji. Di sini letaknya adab dengan Allah, hamba dengan Allah Ta'ala. Sebab kita terhubung dengan Allah dengan apa tuan-tuan? Soalan dia, kita ni terhubung dengan Allah dengan apa? Jawabnya, kita terhubung dengan Allah, dia Tuhan, kita hambanya. Dan bila hambanya, dia larang kita jadi hamba yang lain daripada dia. Ya. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila Allah kata ya ibadi, ya hambaku, wahai hambaku, maka kata ulama, dia nisbahkan dia dengan kita, hambaku. Macam senang tuan-tuan faham dah. Anakku. Anak siapa? Tuan-tuan, anak siapa? Anakku. Ku siapa dia? Ku kita. Ku tu tuan-tuan lah. Saya tuan-tuan. Bila kata anakku, mana hak aku? Bila Allah kata hamba-ku, dia hak siapa? Kita hak siapa? Hak dia. Maka jom jadi hak dia saja. Inilah tauhid. Nak belajar, nak jadi hamba kepada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Dan tauhid tertinggi ialah belajar beradab dengan Tuhanmu yang Maha Agung. Maka belajar adab dengan Allah, jika belajar adab dengan hambanya, atas nama hablum minallah wa hablum minan nas. Clear sikit tuan-tuan? Boleh faham insya-Allah. Baik, saya baca kitab insya-Allah malam ni nah. Mari kita baca kitab, mudah-mudahan kita faham perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita baca kitab ni, atau kita sembang benda ni, ialah untuk kita faham bahawa kita terhubung dengan Allah pada segi hamba kepada Tuhan yang bernama Allah. Kita tak ada hubungan yang lain. Jadi apa kita nak buat tuan? Jom belajar jadi hambanya. Maka perbicaraan kitab ni ialah nak ajak kita jadi hamba. Baik. Muka surat yang ke-19, pada fasal menyatakan sesuatu yang bersamaan dengan hamba Allah tidak bercerai ia dengan dia daripada kebajikan dan yang lainnya. Ni pada awal kita bincang dulu nah. Sampai taman tuan. Nak patah balik ini bila nak habis? No? Nak patah balik nak habis. Tak patah balik takut tak faham pula. Mana? Macam mana cikgu? Nak patah balik cikgu? Tak balik pakai tak habis kita. Kena musing kot tu no.
Maka cara ringkas dia senang. Cara ringkas dia, saya baca sikit nak. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya ada sesuatu yang bersamaan dengan kita ni tak bercerai. Doa kita ni ada benda pasal pada menyatakan sesuatu yang bersama dengan hamba Allah tidak bercerai ia dengan dia. Yang ni mana pada maknanya ada kat kita ni 2-3 benda yang sama kita tak bercerai, tak berpisah dengan kita daripada kebajikan dan lain-lainnya. Baik. Ketahui olehmu, baris kedua, 19 belah kiri na. Ketahui olehmu ni saya baca balik dah, kita baca di bawah. Bahawa sesungguhnya bagi engkau itu 3 kekasih. Kat kita ni ada 3 level. Ada 3 kekasih. Lama dah abang dah. Yang hampa duk kasih ni 3 benda ni lah. Tak boleh bercerai benda ni. Inilah benda yang terkait dengan kita sehari-hari. Inilah benda yang duk belegak dalam fikiran kita sehari-hari. Benda ni benda yang dikasihi oleh manusia sangat-sangat. Sedangkan dia kata dia hamba Allah, tapi dia kasih benda ni sampai kadang-kadang jadi hamba balik pada mereka ni semua. Jom belajar mengenal siapa kekasih sebenar. Baik, pertama, kata ulama apa dia? Pertama, bahawasanya kekasih engkau itu 3. Pertama, harta. Ketahuilah bahawa kekasihmu itu yang pertama harta. Dan apa result dia, apa keputusan dia? Harta itu akan hilang ia pada ketika engkau mati. Kekasih ni, harta ni, sampai orang jadi gila, sampai orang jadi hamba harta. Dah, sampai jadi hamba harta, sampai nak bagi ke Allah pun tak bagi. Tak sayang sungguh harta. Memang harta Allah bagi tuan. Tapi Allah bagi harta untuk apa? Allah bagi harta untuk apa? Allah bagi harta untuk cari balik dia siapa. Maka tuan-tuan, apa kita nak buat tuan? Kalau ada duit lebih-lebih, pi cari tok guru ilmu Quran, pi mengaji Quran, pi. Ada duit lebih-lebih ni, pi cari tok guru Quran, panggil main rumah, tak apa, bayar lah. Kalau tok guru tahu 1000, bayar 1000 pun tak apa. Pasal nak dapat ilmu Allah, guna harta tu. Nak dapat tahu pasal apa kalam Allah, pergi mengaji. Guna harta pemberian Allah, jangan sayang. Kerana kamu lebih sayang Allah berbanding dengan harta kamu sendiri. Tapi kalau sayang harta, pegang harta tu. Biar bodoh tak tahu. Quran tak biji apa tak terkerti faham tak apa. Duk tu alik bata je. Contoh alik bata se. Betul? Main huruf dia tu, Piramli kata tu guru mati. Jadi kutu lah. Alif bata se. Betul jim. Mula jim dia mula. Dia mula merapu. Jin pakai toncin. Dia mula merapu dah. Pasal apa? Dia kena 4 huruf saja. Tu jadi dia. Sebab tu ulang balik. Piramli ni perli kita betul-betul. Berapa ramai orang kaya yang tak kerti baca Quran. Sebab duit dia banyak tapi tak cari tuku Quran. Sedangkan dia patutnya kasihkan firman Allah. Dia patut kasihkan diri dia bersama Allah. Jom faham apa kehendak Allah. Tapi saya faham balik hari ni ramailah orang yang ada duit ni, dia cari tok guru. Pertamanya pergi cari tok guru Quran yang pertama. Saya malam ni ada orang tanya saya juga, Ustaz malam ni saya nak ikut Ustaz boleh tak? Saya kata boleh. Boleh nak ikut boleh. Pasal apa? Polis dah bagi jalan dah, boleh buka. Boleh main 3-4 orang boleh dah. Kita pun dah sorat masuk. Dia nak ikut. Tapi saya tanya apa, hamba mali tak ada kuliah ke? Dia kata ada Ustaz. Kuliah apa? Di mana kuliah nak ikut Ustaz ni? Kami malam ada kuliah Quran. Saya kata Quran jangan ikut Ustaz, pergi mengaji dulu. Ustaz larang hamba ikut Ustaz, nak mengaji yang lain. Dari mana hamba tak faham Quran? Sebab Quran asas. Jadi apa maksud kita? Gunakan rezeki Allah tu, pergi cari ilmu Quran. Supaya kita reti baca paling kurangnya. Akhirnya kita reti memahami apa maksud firman Allah. Sebab Allah kehendak apa. Quran ni tuan dia cerita apa agak? Dia cerita apa agaknya? Quran itu menceritakan kehendak Allah kepada hamba. Pertama contohnya Allah nak apa? Iqra, Allah mau apa?
Dia nak buat apa ni tuan-tuan? Dia nak buat suruh mengaji kan? Mengaji ni kehendak siapa? Tuan-tuan? Mengaji kehendak siapa? Kalau kehendak kita, saya tutup awal lagi, pergi minum ayak bagi aja, cucuk-cucuk nasi-nasi banyak lagi. Kan? Restoran banyak juga kita pergi. Itu canai ke apa ke, mi goreng ke apa ke. Tapi bila kehendak Allah tuan-tuan, tinggal hal lain, ambil kehendak Allah. Sebab dia kehendak Allah. Jom baca kehendak Allah kalau nak jadi hamba dia. Sebab itu Allah berkehendak kita mengaji, mengaji ya kita. Allah berkehendak kita solat, solatlah kita. Sebab itu kehendak Allah. Untuk jadi hamba, kena faham kehendak Allah. Ya, baik. Jadi, gunakanlah harta tu untuk kebaikan. Gunakan harta tu untuk faedah kamu sendiri. Bukannya simpan. Kenapa kata ulama, kekasih pertama kamu yang akan hilang itu harta. Harta hilang bila kau mati. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak bawa pergi harta tu dalam kubur. Nak pergi? Nak pergi tak? Ya? Nak pergi? Tak pergi kan? Tak pergi. Ni baju kita pakai hal elok ni, mati suruh bagi abang lebih. Isteri bagi ke orang lain. Yang paling sedih bila kita mati, kan, isteri ada lagi, dia kahwin lain, baju kita bagi suami nombor 2. Sedih kita. Sedih lah kita no. Habis reta kita suami nombor 2 boleh, kan? Bagi apa semua hak kita hak yang kita cari hak ni, bila kita mati, reta tu boleh kat dia. Hak dia bagi kat suami baru pula dah. Maka reta kita boleh kat orang lain pula. Kita dalam kubur teriak tak berlagu. Pasal apa? Hak kita boleh kat orang lain. Kau orang sedap je guna reta kita, baju kita semua. Pasal apa? Pasal reta untuk diambil orang. Harta untuk diwarisi. Maka kasih pertama yang akan hilang daripada kita ialah harta. Ketika mati tak ada harta lah. Jadi fikir-fikir apa tuan? Fikir-fikirlah apa harta yang akan kita nak bawa bersama. Harta dunia tinggal, harta apa nak bersama kekal? Harta dunia tinggal, harta apa yang kekal? Wahai orang yang berakal, harta apa yang ketinggal? Harta apa yang kekal? Padahal harta dunia bakal kau tinggal. Kan? Maka ulama nasihat kita, jom jadi hamba Allah, kerana rezeki Allah ni semata-mata nak digunakan untuk jadi hamba Allah saja. Allah beri duit ringgit ke harta benda ni kerana Allah nak suruh jadi hamba dia. Jom jadi hamba dia. Gunakan harta benda, didik anak-anak dengan harta benda tu agar kenal Allah. Tapi terbalik, guna harta simpan, pi buat yang lain, anak bini tak kenal Allah. Maka kau salah gunakan hartamu itu. Harta ni bukan kita, harta ni pemberian Allah Subhanahu wa taala, pinjaman saja. Baik, itu pertama. Kekasih pertama akan hilang ialah harta. Yang kedua, kekasihmu yang kedua ialah ahli engkau, yakni keluarga, anak isteri. Maka yang kedua, ahli engkau, meninggalkan mereka itu akan dikau dalam kubur, tiada bersama-sama serta engkau. Yang kedua, yang kekasih kita sangat-sangat, yang kita sayang sangat ni, anak-anak isteri. Kekasih sangat ni, sayang sungguh mereka ni. Dah tuan-tuan, takkan Islam tak suruh tak sayang mereka, tak sayang. Wajib cinta anak, wajib cintakan isteri, wajib. Tapi cintakanlah mereka tu di bawah cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka itu dan kamu milik Allah. Isteri bukan hak kita, dia hak Allah. Anak bukan hak kita, dia hak Allah. Maka bila hak Allah, tuan, saya ajak tuan, niatkanlah anak tuan. Niat apa? Wakafkan. Aku nak wakafkan anakku kepadamu ya Allah. Tengok anak jadi apa? Allah akan ubah dia menjadi orang soleh. Sebab kita niat nak wakafkan dia, nak jadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, pembesarkan anak ni niat apa? Tuan-tuan bela anak, didik anak ni, suruh jadi siapa? Nak suruh dia apa dia? Apa niat tuan-tuan dalam menterbiah mendidik mereka ni? Jawapan dia, didik mereka agar menjadi hamba Allah. Dan niat kita, ya Allah, aku nak wakafkan anak-anakku kepada agamamu. Maka Allah berkati anak tu dan niat kamu. Anak bukan hak kita, dia pemberian Allah untuk kita membina agama dengan mereka ni. Bila kita buat macam tu kat mereka, mereka bina agama dengan kita yang suruh mereka, nanti kita dapat habuan depan Allah Ta'ala. Jadi yang kedua apa dia? Yang kedua, kata ulama, kekasihmu yang kedua ialah anak-anakmu. Tetapi harta kan hilang, anak itu akan tinggalkan kamu nanti. Mereka usung pergi kubur, mereka buh kita dalam kubur, mereka balik tinggal kita. Ada anak terjun masuk kubur kali tak? Tak mau balik, nak pergi duduk dengan mak juga. Tak mau balik, nak tidur dengan ayah juga. Ada tu? Tak ada. Tak ada pun. Anak cinta lagu mana kat mak dia pun, dia hantar amak-amak dari kubur, dia balik lah. Dan sampai terkadang sampai hari ni, banyak anak yang telah lupakan bahawa mak dia dah lama mati. Dan banyak anak yang terlupakan bahawa ayah dia dah lama meninggal. Tuan-tuan, saya istilahkan baru ni lah. Jangan sampai, tuan-tuan, jangan sampai punya cintakan isteri, terlupa isteri ayah. Lupa pula. Siapa isteri ayah tu? Mak lah. Punya duk jaga isteri sendiri, terlupa isteri ayah tu. Nah, jangan sampai macam tu. Kerana dia itu ibu kita sendiri. Tetapi kita nak faham balik, banyak anak yang dah lupa mak, banyak anak yang dah lupa ayah. Kerana tabiat dia bila mati tinggal. Sebab itu tuan-tuan, sunat bagi kita ni, sunat apa? Sunat bagi kita ni, hukum sunat lah. Kita buat sunat lah, walaupun ada orang kata makruh, haram, dia fikir apa lah. Sunat bila mana kubur itu bertanda. Sebab apa tuan? Sebab kita mudah nak ingat mereka di mana. Bukan kita balik. Buat tanda lah sikit. Sebab kita ingat ni pergi cerita mana kubur mak, tak ada. Tak tahu tak mana. Sedangkan kubur bertanda nisan pun ramai yang tak jumpa kubur mak ayah. Kerana telah terlupa. Tuan-tuan buka balik kita Kashful Ghaibiyah, jumpa bab ni. Kita apa? Kita Syekh Fatani. Kashful Ghaibiyah, penyingkap alam kubur. Apa kata mayat sebelum dikubumikan? Apa mayat kata? Waktu mana dia berada di pinggir kubur, nak diletakkan dalam kubur, mayat kata apa? Maka Nabi habaklah hadis. Walaupun hadis ni kata setengah ulama hadis dhaif, tapi dia praktikal untuk kita beriman pada Allah. Kita yakinkan bahawa benda ni akan jadi. Dan kita beringat sebagai motivasi kita. Baik, mayat kata apa di pinggir kubur? Dia kata apa? Dia kata, wahai anak cucuku. Buka balik kitab mana tuan? Kashful Ghaibiyah, cerita pasal mayat yang akan disimpan. Maka Nabi habak mayat di kubur itu, mayat sebelum masuk kubur, dia kata, wahai anak cucuku sekalian, wahai saudara-saudaraku, tengok betul-betul tak mana aku kena simpan ni, agar tidak mudah kau lupakan aku. Padahal aku tahu, kata dia, hampa ni akan cepat lupakan aku. Dia habaklah tuan-tuan. Waktu mana di pinggir kubur, sebelum dibawa ke dalam masuk dalam kubur, letak kandar situ, kubur susun-susun tanah, pak tanah semua. Ketika tu dia kata ramai. Dia kata kat orang ramai, tapi orang ramai tak pernah dengar. Nabi tolong habak bagi. Mayat kata apa? Atas pengusung. Seulang balik dia kata apa? Dia kata, wahai anak cucuku sekalian, saudara maraku, kekasih-kasihku, tengok betul-betul lah taman aku disimpan ni, agar kamu tak lupakan aku. Kerana aku tahu bahawa aku ni cepat nanti hampa lupa. Hampa lupa cepat. Nak ingat balik bila mana ada kematian pula.
Nak ingat balik bila diperingatkan mak hang mati lama dah, baru teringat mak mati lama dah. Tuan-tuan, jadi faham dia ialah yang kedua, kekasih yang kedua yang akan meninggalkan kita ini ialah anak-anak. Yang pertama tak jadi milik, yang kedua pun tak jadi milik juga. Sayanglah lagu mana pun, dia pasti tinggalkan kita. Yang ketiga, apa kekasih ketiga? Kata ulama, amal engkau tiada mencerai, ia akan dikau selama-lamanya pada ketika mati engkau. Maka hendaklah bersahabat engkau akan sesuatu yang tiada bercerai, ia akan dikau dalam kubur engkau. Ulama abang dah. Baik. Ulama dah syarah bagi kita dah. Maka jumlah orang yang berakal, bersahabatlah kamu dengan sesuatu yang tidak bercerai selama-lamanya dengan kamu. Maka kekasih sebenar kita pada dia, amal. Kasih sebenar kita pada dia, tauhid amali. Amal. Kena yakinkan Allah itu Tuhan yang baik, maka sembahlah dia. Beramallah untuk jadi hamba kepada Allah, Tuhan yang nama Allah. Buat. Maka solat jadi hamba. Asal usul jadi hamba ialah ilmu. Ilmu mengenal, ilmu merasa. Tauhid teori, ilmu mengenal. Tauhid amali, zauqi, ilmu merasa. Nak bagi rasa. Nak bagi rasa ni. Kerana tauhid sebenar tu tentang rasa. Kalau tidak, takkan mungkin orang tu sembah Allah. Sebab apa? Sebab Allah ini Tuhan yang wajib dirasai, bukan hanya diketahui, tapi Allah Tuhan yang wajib dirasakan. Nak sembahyang, wajib kita rasa ada Allah. Ataupun kita kata nak salat, dua benda. Sebelum salat, sebelum takbir Allahu Akbar, Allah tu sifat Tuhan. Allahu Akbar tu sifat Tuhan, sifat Allah. Maka Allahu Akbar ucapan kita pertama, sebelum kata Allah kau Tuhan yang sebenarnya, yang agung, kena habaq dulu, ya Allah, aku hamba engkau. Baru jadi salat, baru terhubung kita dengan Tuhan, baru terhubung kita dengan Allah. Sebab hubungan kita, salat kita ni ialah hubungan hamba dengan Tuhan. Itu panggil salat. Maka sebelum takbir ihram, kata ulama, habaq kat kita dulu, kita ni hamba. Maka di mana ucapan hamba? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tu cuma ucapan hamba. Nak mengakui bahawa Allah ni tu Tuhan. Baik, saya teringat nak serah jadi kunci kita tuan. Kita tauhid. Kunci tauhid ibadat dengan Allah. Tak apa, saya syarah balik nanti. Dua benda yang wajib ada ketika ibadat. Dua benda yang wajib ada ketika beribadat. Pertama, kena ada iqrar. Yang kedua, kena ada i'tiraf. Dua-dua dengan alif. Baik, apa dia? Ulang balik. Pertama, setiap ibadat kena ada iqrar, janji. Iqrar mana janji? Yang kedua, setiap ibadat kena ada i'tiraf. Apa dia i'tiraf? Mengaku. Maka berjanjilah kamu jadi hamba dia, dan i'tiraflah Allah ni sebagai Tuhan. Salatlah. Maka salatmu akan diambil daripada Allah. Salat ni Allah akan ambil terus. Kalau terhubung kita dengan Tuhan dengan sebab hamba, Allah ambil. Sulam balik nak. Saya tak syarah panjang-panjang, ambil faham sikit dulu. Maka kunci jadi ibadat letak pada iqrar. Apa dia iqrar? Janji nak jadi hamba. Apa dia yang kedua? I'tiraf. I'tiraf kita ni hamba, dan i'tiraf Allah sebagai Tuhan. Ibadatlah kamu, Allah terima. Kerana Allah hanya menerima hambanya saja, tak terima yang lain. Dan dalam dunia seluruhnya, alam seluruhnya, ada Allah yang mencipta dengan hamba yang dicipta. Dah. Maka salat juga ialah mengaku, i'tiraf akan kesilapan dosa pada Tuhan yang Maha Pengampun. I'tiraf.
Tidakkah Allahu Akbar itu i'tiraf? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tidakkah Allahu Akbar itu i'tiraf, mengaku dia Tuhan yang paling agung? Inilah solat. Bukan mencakap, tapi rasakan bahawa mengaku itu, rasa pengakuan bahawa Allah ni Tuhan. Itulah dipanggil i'tiraf, dan iqrar itu, itulah panggil syahadah. Saya terang dulu tuan. Mudah-mudahan kita reti, kita faham benda ni, mudah-mudahan kita dapat kebaikan untuk kita faham perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambung balik. Maka hendaklah bersahabat engkau akan sesuatu yang tiada mencerai akan dikau dalam kubur engkau. Amal. Apa dia amal? Amal soleh. Jangan macam amal soleh, macam nama amal soleh. Amal soleh sebenar itu ialah apabila kau ketahui engkau hamba dan kau ketahui Allah itu Tuhanmu. Tauhid sebenar itu ialah apabila kau merasakan kau hamba dan kau rasakan Allah ini Tuhanmu. Cantik. Badaklah lagu tu. Maka benarlah kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ke-9 tuan, berhenti dulu tuan-tulah. Sambung pula bila-bila nanti. Kukuk sambung lagi. Kalau sambung terus lagi, penin kita. Penin. Tapi saya cuba sampaikan dulu tuan-tuan, tauhid hakikat kepada kehambaan kita agar jadi hamba hanya pada Allah Ta'ala saja. Kerana Allah ni nak jadi Tuhan kita sekalian. Bila Allah jadi Tuhan kita sekalian, jom belajar jadi hambanya kepada Dia sahaja. Wallahu a'lam. Aqulu qul astaghfirullahal azim li wa lakum. Salam muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fayafuzul mustaghfirin wa taibin. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lawlayna warhamna kama rabbayana shaghira jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una qawli fattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin.